مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri yang ke-15, bicara wanita, fiqh muslimah memahami haid. Siaran Lubna TV yang insya-Allah dalam perbincangan kita untuk siri yang ke-15 kita akan bincang berkenaan dengan istihadah, yang berkaitan dengan darah yang keluar dalam keadaan seumpama haid dalam tempoh yang bukan haid. Dan insya-Allah perbincangan ini saya mulakan dengan beberapa perkara yang kita refresh yang kita bincang dulu berkenaan dengan darah yang keluar, jenis darah yang keluar, tempoh darah yang keluar, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan ikhtiar ataupun cara supaya seseorang itu didatangi haid ataupun seseorang itu dihalangi ataupun haid yang sepatutnya datang ditahan kerana beberapa maslahah, beberapa kepentingan. Contohnya untuk menyelesaikan ibadah umrah, untuk melaksanakan tawaf ifadah bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi di sana ada beberapa perkara yang saya cuba untuk kita ingatkan balik. Bila melibatkan penggunaan ubat, penggunaan sesuatu alat, sama ada untuk tahan ataupun untuk mengeluarkan haid, maka ia perlulah melepasi 3 syarat yang kita bincang dulu, yang dikupas oleh para ulama, yang ditentukan, yang diselaraskan di peringkat ulama, di peringkat perkara-perkara yang berkaitan dengan ahli perubatan, iaitu yang melibatkan pertama, ia mestilah tidak menjadikan ataupun tidak mendatangkan kesan sampingan yang mudarat, kesan sampingan yang hingga melibatkan jangka masa panjang kemudaratan yang berlaku yang terjadi kepada diri. Sebab sebagaimana yang kita maklum, keadaan atau seorang yang mengambil ubat-ubatan untuk menahan daripada keluarnya haid, maka sebahagian daripada ubat yang digunakan ataupun bahan yang digunakan, kita dah maklum sebahagiannya adalah penggunaan bahan kimia yang kadang-kadang untuk tubuh, untuk badan seseorang itu berbeza. Dia memang ada kesan sampingan. Mungkin seorang ni kesan ketika dia menggunakan ubat tersebut, ataupun ada wanita lain kesan setelah beberapa bulan selepas menggunakan ubat tersebut. Dan ada di kalangan wanita yang mengalami kesan selepas beberapa tahun. Mungkin perubahan hormon, mungkin faktor usia yang dilalui oleh wanita tersebut. Jadi keadaan berlaku, contohnya kes-kes yang pernah yang diadukan, aliran darah yang tidak terhenti, yang keluar sepanjang tahun dalam keadaan yang menyebabkan mudarat kepada tubuh badan wanita tersebut. Dan ada di antara penggunaan pil ataupun bahan untuk mencegah daripada haid ini menyebabkan kanser dan seumpamanya, na'udzubillah. Jadi untuk kita yang diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga badan kita,
kita mesti lebih berhati-hati. Sekiranya ubat ataupun bahan yang digunakan itu tidak mendatangkan kesan sampingan ataupun tidak menjejaskan apa-apa, tidak memberikan mudarat kepada badan, maka dibolehkan oleh para ulama. Tetapi sekiranya ada kes yang menunjukkan kesan daripada ubat-ubat tersebut menghasilkan mudarat, maka tidak harus digunakan. Jadi insya-Allah, kerana menjaga diri, menjaga nyawa, memberikan hak tubuh badan adalah kewajipan ke atas setiap muslim, ke atas setiap orang yang beriman. Kewajipan dia untuk memastikan tubuh badannya dalam keadaan sihat, supaya ibadah yang diwajibkan, supaya tugas yang perlu dilaksanakan di muka bumi ini dapat dilaksanakan dalam keadaan yang terbaik. Kemudian yang saya juga sebut dalam siri yang ke-14 dulu, berkenaan dengan syarat kedua, mestilah yang mereka yang ingin ataupun yang akan mengambil ubat pencegahan ini mesti dah tidak ada niat untuk mengelak ataupun tidak ada niat untuk melambat-lambatkan ibadah yang akan dilaksanakan. Contoh, mereka yang tidak didatangi haid dalam tempoh 6 bulan, tiba-tiba bulan depan Ramadan, dia pun ambil pil, dia jumpa dengan doktor, pil hormon ataupun seumpamanya, untuk supaya pada bulan Ramadan ni dia tidak perlu puasa ataupun dia boleh tinggalkan ibadah puasa. Maka dengan niat tersebut, haram untuk dia ambil pil ataupun berusaha cari ubat supaya dia didatangi haid. Walaupun mungkin kata bahaya 6 bulan tak datang haid, kenapa bila dekat nak Ramadan baru nak ambil pil? Jadi ni perkara yang melibatkan niat kepada perempuan ataupun wanita tersebut. Kemudian yang ketiga, syaratnya ditentukan oleh para ulama, ialah mesti ada keizinan suami. Jadi sekiranya suami tidak mengizinkan isteri tersebut, wanita itu ambil pil ataupun berusaha untuk dia didatangi haid, maka haram untuk dia ambil. Jadi perkara ini kerana melibatkan hak suami ke atas dirinya. Kerana ada 3 yang disebut di sini. Apabila kedatangan haid, maka suami tidak dapat ataupun tidak dapat melaksanakan tanggungjawab ataupun menunaikan hak biologinya, kerana dalam suasana haid suami haram bersetubuh dengan isteri. Yang kedua, untuk memastikan isteri tersebut hamil, kerana bila didatangi haid, kemungkinan ataupun suami isteri itu untuk hamil adalah terjejas. Kemudian yang ketiga, dia melibatkan iddah. Apabila berlaku perceraian, keadaan ataupun tempoh haid akan diambil kira. Jadi sekiranya untuk haid ataupun pusingan haid yang pertama ataupun pusingan haid yang kedua ataupun yang ketiga, sekiranya keadaan ataupun pusingan tempoh haid itu lebih pendek, maka lebih cepat berakhirnya waktu iddah. Mengikut para ulama Syafi'iyah, 3 kali waktu suci. Jadi kalau cepat, sepatutnya haid 6 bulan baru datang, tiba-tiba dimakan pil supaya 2 bulan dah datang haid. Jadi tempoh iddah tu jadi lebih pendek, menyebabkan cepatnya berakhir tempoh rujuk dan hak suami akan terjejas di situ. Jadi ini 3 perkara yang melibatkan syarat ataupun perkara yang berkait dengan keizinan daripada pihak suami. Jadi insya-Allah, mengikut sebahagian daripada pendapat ulama-ulama, ustaz-ustaz kita, lebih baik kita tidak berusaha untuk, terutama bagi mereka yang nak tahan haid. Sebab ada juga permohonan ataupun pertanyaan daripada sebahagian orang-orang, remaja-remaja kita yang dari segi excited, yang dari segi dia ada kemahuan yang kuat untuk melaksanakan Ramadan ni, kalau boleh tak mau tinggal walaupun sehari Ramadan, puasa, ibadah puasa, nak straight, maka dia nak makan pil. Boleh ke ustazah? Dalam keadaan yang macam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur apabila Sayyidatina Aisyah menangis ketika nak melaksanakan ibadah haji.
Sayyidatina Aisyah didatangi haid. Maka bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau menangis, beliau menjawab, didatangi haid, maka tersekat ataupun tidak tertunai tawaf ifadah mereka dia. Jadi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah ketentuan Allah dan sebaik-baiknya kita menerima ketentuan tersebut dengan redha. Kamu laksanakanlah apa yang kamu boleh laksanakan melainkan tawaf ifadah. Jadi perkara-perkara seumpama ni kiranya di kalangan sebagaimana yang sebut tadilah terlalu excited dengan Ramadan, nak melaksanakan Ramadan, kalau boleh tak mau tinggal sehari pun puasa dengan sebab haid ni, maka untuk mereka kita beritahu bahawa dalam keadaan haid sekalipun kita tidak melaksanakan ibadah puasa, kita tak boleh ngaji, kita tak sembahyang, dalam keadaan kita taat perintah Allah, kita redha dengan perintah Allah, itu adalah cara yang terbaik. Allah dah tentukan itu untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Menerima ketetapan Allah dalam keadaan redha dan pasrah adalah lebih baik daripada kita sentiasa rasa tak puas hati, rasa terkilan dan seumpamanya. Jadi insya-Allah untuk keadaan-keadaan yang kita bincang tadi, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kita hanya mampu meminta, memohon, tapi kadang-kadang apa yang kita minta tidak sebaiknya untuk kita, tapi yang Allah tentukan itulah yang paling baik untuk kita. Seterusnya kita terus kepada bab ataupun perbincangan kita dalam bab istihadah, yang mana istihadah dari segi bahasa disebut oleh pengarang kitab ni bermakna ataupun seerti dengan haid, iaitu as-sailan yang mengalir. Dari segi syarak, darah penyakit yang keluar dari hujung urat yang berada di bawah rahim selepas tempuh sebanyak-banyak haid dan selepas tempuh sebanyak-banyak nifas, sama ada keluarnya istihadah itu mengiringi bekas ataupun kesan darah haid atau tidak mengiringi darah haid. Jadi darah yang keluar yang disebut sebagai darah penyakit. Sebab apa darah penyakit? Sebab darah ni biasanya keluar dari hormon ataupun dari wanita yang tidak stabil. Kalau wanita yang sihat, benar-benar sihat, dia tidak akan mengalami istihadah. Ada orang kata, saya sihat ustazah tapi istihadah. Bila sebut istihadah tu maknanya tak sihat lah. Walaupun mungkin tubuh dia sihat, tak ada masalah, tapi dari segi hormon, dari segi keadaan rahimnya ada yang tidak kena. Ini siapa kata? Ulama yang sebut. Pengertian daripada ulama antaranya dalam kitab Bahrul Mazi. Seterusnya dinyatakan di sini keluar darah tersebut selepas tempoh haid. Habis haid yang paling lama ialah 15 hari. Jadi hari yang ke-16 masih ada darah, maka dikira darah itu darah istihadah. Dia wajib sucikan, kemudian wajib untuk setiap solat dia wajib berwuduk. Untuk dia menghentikan ataupun menjadikan dia ni orang yang bukan terangkat hadas kecil, tapi hadas besar sudah terangkat dengan mandi wajib, hadas kecilnya belum terangkat. Setiap untuk solat dia wajib ambil wuduk yang baru dengan niat yang tersendiri, bukan niat mengangkat wuduk, tapi niat saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Kalau dia kata saja aku berwuduk saja, maka tidak terangkat. Jadi untuk dia sembahyang, wuduk tersebut tidak diboleh guna untuk sembahyang sebab dia tidak terangkat. Bila sebut berwuduk maknanya kita mengangkat hadas, sedangkan hadas kita tidak terangkat, sebab darah sentiasa keluar. Mungkin dia tak keluar masa tu, tapi mungkin masa kita sembahyang. Jadi keadaan tersebut ataupun niat tersebut mestilah difahami, mestilah dilaksanakan oleh mereka yang mengalami istihadah. Ataupun dia keluar dalam selepas sebanyak-banyak tempoh nifas. Nifas berapa hari? Paling banyak, paling lama ialah 60 hari. Maka hari 62 hari tu ada lagi warna kuning, ada lagi warna merah, maka itu dikira istihadah. Bila istihadah, keadaannya sebagaimana yang saya sebut tadilah. Dan insya-Allah perbahasannya lebih detail selepas daripada ni.
Menurut Syekh Bujairimi rahimahullah, istihadah ialah darah yang keluar kerana penyakit daripada hujung urat yang berada di bawah rahim, yakni mulut rahim, yang dipanggil al-azil, selepas tempoh sebanyak haid dan selepas tempoh sebanyak-banyak nifas. Dengan kata lain, dapat difahami di sini bahawa istihadah ialah darah yang keluar selepas tempoh sebanyak-banyak haid dan nifas disebabkan oleh penyakit atau kerosakan urat yang berada di bawah rahim yang dikenali sebagai al-azil. Dia berbeza kalau darah haid ataupun istihadah keluar daripada rahim. Tetapi darah istihadah dia keluar daripada satu urat yang nama al-azil. Kalau haid, istihadah, haid dan nifas dia keluar dalam dari aliran, dari keluar daripada rahim. Sama ada selepas melahirkan anak ataupun selepas gagal ataupun sel untuk ovum disenyawakan. Ovum gagal disenyawakan oleh sperma, maka dia keluar ataupun dia luruh sebagai haid. Dinding-dinding rahim yang bersedia untuk menerima kehamilan tiba-tiba tidak berlaku kehamilan, maka dia keluar sebagai haid daripada mulut rahim. Begitu juga dengan darah nifas yang keluar juga daripada rahim selepas kelahiran baby. Sisa-sisa ataupun darah-darah yang ada di sekeliling baby ketika baby 9 bulan dalam kandungan tu keluar dalam bentuk darah nifas. Maknanya haid dan nifas keluar daripada rahim, tetapi istihadah keluar daripada satu urat yang tidak normal yang berada di bawah di kawasan mulut rahim yang dipanggil sebagai al-azil. Sebab tu tempat keluar ataupun keluar daripada faraj tu kita tengok keluar daripada tempat yang sama. Keluar daripada faraj macam haid macam nifas, tetapi dia bukan haid dan dia bukan nifas, tetapi ia adalah istihadah. Darah tersebut keluar dari satu urat. Ini perbahasan ataupun perbincangan daripada para ulama kita. Dan satu hadis an Fatimah ibn Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidah fa innahu aswadun yu'rafu fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salah fa idza kana al-akhar fatawaddai fa salli fa innama huwa 'irq. Fatimah binti Abi Hubais telah beristihadah. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, sekiranya ia darah haid, ia adalah berwarna hitam yang biasa dikenali oleh wanita. Dan apabila ia bersifat demikian, maka janganlah kamu menunaikan solat. Seandainya ia tidak bersifat demikian, maka berwuduklah dan bersolatlah. Sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, dua keadaan darah yang berbeza. Lalu yang haid dia berwarna hitam, merah kehitam-hitaman. Sekiranya tidak berwarna demikian, maka Rasulullah kata itu adalah darah penyakit, darah istihadah. Dalam perbahasan kita tadi, dilihat pula kepada tempoh masa. Kalau tempoh masa tu memang masa haid, walaupun kuning, maka dia ke haid. Wanita yang kedatangan haid, yang kedatangan istihadah dikenali dengan panggilan mustahadah. Dalam bahasa Arab, wanita ni dipanggil atau disebut dengan mustahadah, mereka yang beristihadah. Paling penting perbezaan darah haid dan istihadah. Ini dinyatakan beberapa keadaan untuk membezakan sama ada darah tersebut haid ataupun istihadah. Istihadah ialah darah penyakit, manakala haid ialah darah tabi'i yang keluar. Jadi haid dan istihadah ni beza kerana istihadah menandakan orang tu, perempuan tu mengalami ketidakseimbangan, sama ada dari segi hormon, dari segi fizikal, mungkin dari segi emosi dia terganggu, mungkin dari segi spiritualnya. Sebab kadang-kadang berlaku di kalangan mereka yang istihadah ni ada gangguan jin.
ada gangguan ataupun ada yang berkaitan dengan sihir, saka dan seumpamanya. Jadi darah yang keluar dengan sebab istihadah ni, sebab tu disebut sebagai darah penyakit. Berbeza dengan darah haid. Darah haid yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, jadikan dia akan keluar sebagai macam yang saya sebut tadi lah, sebagai antaranya tanda ataupun keadaan apabila dinding rahim setiap bulan ovum yang dikeluarkan, maka dinding rahim akan bersedia untuk menerima kehamilan. Bila berlaku persenyawaan, ada sperma yang berjaya untuk disenyawakan dengan ovum, maka darah yang ada di sekeliling ataupun keadaan rahim yang bersedia untuk menerima kehamilan tadi akan terus terhenti daripada keluar. Sebab tu kebanyakan, dan memang kira dari segi majoriti lah, orang yang mengandung ni tidak ada haid. Di sana ada juga beberapa keadaan orang mengandung tapi didatangi haid. Itu sangat sikit lah kes yang sangat terpencil. Jadi darah haid keluar dalam keadaan tabi'i, dalam keadaan yang wanita tu sihat. Berbeza pula kalau darah haid tak keluar, maknanya dia tak sihat juga. Jadi sebab tu dalam perbincangan kita di awal tadi, antaranya kita nak tahan, kita tak mau tak nak haid ataupun darah tu keluar, maka tu seolah-olah kita menahan fitrah. Kita tahan dari segi tabi'i, dari segi biologi manusia ni, sebagai wanita dia akan keluarkan darah tu. Jadi bila tidak dikeluarkan, dia akan menimbulkan masalah. Masalah mungkin dalam jangka masa yang lama baru terkesan. Jadi begitu juga yang kedua, perbezaan yang disebut di sini ialah istihadah kadang-kadang diguna sebagai ataupun diitlaqkan ke atas setiap darah yang dilihat oleh perempuan selain daripada haid dan nifas. Jadi istihadah ni selain daripada masa haid dan nifas dikira adalah sebagai istihadah. Sama ada masa tersebut yang keluar tu sebelum haid, tempoh suci tak habis lagi 15 hari, tiba-tiba dah ada darah, ini dikira sebagai istihadah juga. Ada pendapat yang lain yang insya-Allah kita akan jumpa perbahasan ni lagi, disebut sebagai kalau darah yang keluar sebelum daripada tempoh haid tapi masih dalam masa suci yang tak habis lagi, masa suci yang minimal selama 15 hari tu, dia keluar dalam hari yang ke-12 contohnya, sepatutnya 15 hari suci baru ada haid, baru darah tu dikira haid. Tapi 12 hari dah keluar darah, maka darah tersebut sebahagian ulama sebut sebagai darah bukan darah haid, bukan darah istihadah. Ni perbincangan ulama lah. Tapi yang penting kita faham sekarang, darah yang keluar selain daripada tempoh haid adalah darah istihadah. Kemudian disebut di sini istihadah tidak diguna pakai, diitlaqkan melainkan ke atas darah yang keluar selepas haid sahaja. Dan darah yang keluar bukan selepas haid dinamakan darah yang rosak. Darah fasad. Darah yang rosak ni darah macam mana? Mengikut ulama ni, darah tu darah yang keluar dalam tempoh tidak sampai 24 jam. Kita ingat ke? Contohnya kita tengok darah tu keluar pukul 8 pagi. Tempoh ni memang tempoh haid dah. Memang hari dah sepatutnya kita dalam tempoh haid. Maka kita pun tak sembahyang zuhur. Kita pun tak sembahyang asar. Sebab kita memang ingat haid. Tempoh dia pun memang tempoh haid. Asar kita tinggal, zuhur kita tak sembahyang, maghrib kita tak sembahyang, isyak kita tak sembahyang. Lepas tu bangun subuh esok, kita rasa macam mana tak ada darah pun. Bila cek, masukkan kapas, tak ada sebarang warna kuning ataupun cairan yang menunjukkan ada keadaan darah. Maka waktu subuh adalah waktu yang sama ada mengikut ulama kita kena sembahyang, ataupun mengikut sebahagian ulama kita tunggu sehingga pukul 8 pagi pula. Sebab darah yang keluar di waktu pukul 8 pagi semalam, pukul 8 pagi kemarin, tidak keluar dalam tempoh 24 jam. Jadi pukul 8 darah tu masih tidak ada apa-apa kesan darah, maka darah yang keluar semalam itu dikira sebagai darah fasad ataupun darah yang rosak. Apa tak panggil istihadah? Sebab masa dia tu
kira masa macam masa haid dah, tempoh haid dah, tapi tidak cukup 24 jam. Jadi sebahagian ulama kata itu adalah darah fasad, bukan darah istihadah. Darah istihadah ni macam mana? Yang melepasi tempoh haid. Haid patutnya 10 hari, haid patutnya paling lama 15 hari, tiba-tiba 16, 17, 18 masih ada darah, tu dikira istihadah. Ini perbezaan. Kemudian perbezaan ataupun apa yang disebut di sini, istihadah ialah hadas yang sentiasa wujud, yang keluar, dan bandingannya ialah seperti kencing, wadi atau mazi yang sentiasa keluar. Maksudnya ialah istihadah tidak menegah sembahyang, puasa, berjimak dan sebagainya. Kerana jika ditegah perkara tersebut, bagaimanakah sembahyang, puasa dan sebagainya dapat dilakukan? Kerana istihadah sentiasa wujud seperti kencing yang sentiasa keluar. Jadi darah istihadah ni darah yang dikira sebagai ataupun perumpamaannya macam kencing yang sentiasa keluar. Istilah bahasa Arab dia panggil sulusul bul. Darah yang kencing yang sentiasa keluar dalam bentuk yang kita kata tak boleh nak tahan. Ataupun istilah kita panggil apa? Dedas. Kalau orang Terengganu dipanggil dedah. Maknanya keluar je kencing. Tak boleh nak tahan, tak boleh nak sekat. Adakah orang macam ni tak wajib sembahyang? Dia wajib sembahyang. Dalam keadaan dia sucikan tempat keluar najis tu, tempat keluar kencing tu, kemudian dia bungkus, dia tutup baik-baik supaya tidak menitis pada kawasan lain, kemudian dia ambil wuduk, terus sembahyang. Wuduk sebagaimana yang saya sebut tadi di permulaan tadi, antaranya sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan sembahyang, bukan terangkat hadas. Dan mengikut sebahagian ulama, kalau dia niat wuduk tu untuk sembahyang zuhur, dia boleh sembahyang sunat. Tapi kalau dia niatkan wuduk tu untuk pegang mushaf, untuk pegang Quran, maka dia tidak boleh jadikan wuduk tu untuk solat. Jadi ada pengkhususan. Jadi kalau saja aku angkat wuduk, saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat, maka dia boleh sembahyang zuhur, dia boleh sembahyang fardu dan dia boleh sembahyang sunat. Macam mana ustazah orang yang istihadah ni nak sembahyang tarawih umpamanya, yang memakan masa yang panjang? Cukup, sebahagian ulama mengata cukup dia ambil wuduk untuk rakaat yang mula-mula, kemudian dia boleh sembahyang kalau 8, kalau 20 dengan satu wuduk. Tapi kalau dia berhenti ataupun dia putus mualat, dia pergi ke mana-mana, maka dia nak sembahyang balik tu dia kena berwuduk balik. Wuduk macam yang saya sebut tadi lah, saja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Itu khusus untuk mereka dalam keadaan yang sentiasa berhadas, kencing yang sentiasa keluar, istihadah ni darah yang sentiasa keluar, ataupun orang yang dalam keadaan sentiasa ada cairan, wadi, ataupun mungkin kalau kita ni di kalangan remaja ataupun kalangan wanita ni dalam keadaan yang sentiasa ada keputihan, cairan keputihan. Jadi kalau cairan keputihan tu ada dan kita rasa memang dia keluar dalam keadaan yang maknanya banyak, bukan seketika sahaja, maka cara berwuduk juga kena niat macam tadi. Sebab kita tahu mungkin dia keluar masa kita solat. Kadang-kadang kita turun naik, kita bangun sujud, kita rokok kan, dia keluar. Jadi pada masa itu pun niat untuk mereka ni kena guna niat sebagaimana orang istihadah. Dan satu lagi keadaan yang ada juga orang tanya, bincang masalah dengan saya, dia kata kalau perempuan ni ada yang dia keluar angin daripada bahagian depan. Maknanya kalau kita kata kalau keluar angin biasa kentut kat belakang, keluar najis kat dubur. Tapi ada juga kes yang berlaku keluar angin dari depan, dari kemaluan. Ni antaranya kalau ikut dari segi pakar perubatan, orang yang kaji dari segi kesihatan, antaranya sebab berlaku kelonggaran dari segi organ ataupun kawasan rahim. Jadi ada angin yang duduk dalam kawasan tu yang menyebabkan istilah dia tu ketuk kat depan, kentut kat depan, keluar angin dari bahagian depan. Jadi angin ni kadang-kadang tak rasa apa, tak bunyi pun, tapi dirasai oleh perempuan ataupun wanita tu. Jadi kadang-kadang dia bangun duduk solat, dia rasa keluar.
Bila persoalan ini pernah saya sendiri tanya Al-Fadhil Tuan Guru Jadi, pernah suatu ketika masa belajar dulu, ada sahabat yang was-was. Sahabat pelajar yang was-was dalam keadaan ni, bila kita tanya Al-Fadhil Tuan Guru kata macam istihadah. Sebab dia dalam keadaan keluar angin tu macam tak boleh nak tahan, dan dalam keadaan yang sentiasa. Dan bagi wanita yang macam ni, dia sepatutnya cari ikhtiar, cuba untuk selesaikan masalah tu, tak boleh biarkan. Terutama di peringkat remaja, di peringkat orang yang kata baru-baru, orang muda yang tak sepatutnya mengalami suasana ni. Sebab biasanya keadaan ini dia alami oleh orang peringkat menopause, golongan ataupun wanita-wanita yang di peringkat berusia, tapi tiba-tiba peringkat anak dara, peringkat remaja dah mengalami ni, kita kena cuba atasi. Antara dari segi pemakanan, tak boleh sangat minum air batu, ais, benda-benda yang sejuk, dan juga jangan terlalu lasak dengan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan keadaan rahim tu tidak normal. Sebab mungkin akan datang dia akan mengakibatkan ataupun jadi dari segi masalah-masalah untuk melahirkan baby, dari segi keadaan rahim yang tidak normal yang menyebabkan bermasalah ataupun tidak kemampuan untuk hamil dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan darah haid dan istihadah ni dinyatakan oleh para ulama, disebut yang dinyatakan sebagaimana yang saya cerita tadi, menandakan bila seorang tu istihadah, menandakan dia tidak sihat. Bila tidak didatangi haid juga menandakan dia tidak sihat. Jadi kena berusaha, kena jaga, kerana badan kita bukan badan kita 100% milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya jaga, dan kita akan dipanggil balik oleh Allah dalam keadaan ditanya hak terhadap badan kita. Setara mana, keadaan macam mana kita jaga badan kita. Bukan ikut kita nak makan, ikut kita nak buat, tapi badan kita adalah hak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan ditanya, kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan badan kita, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk taat pada Allah, untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan ahsanu amala, dan keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau tak sihat, kalau tak stabil, macam mana nak melaksanakan tugas itu dalam keadaan yang terbaik. Jadi sebab tu orang Islam mestilah orang Islam yang kuat. Orang yang beriman mestilah beriman yang sihat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam suasana yang terbaik dan bermanfaat kepada manusia lain. Jadi insya-Allah moga-moga tahun yang baru yang kita sama-sama sambut 1443 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun lepas, dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala panggil balik kita pada tahun ni, baliknya kita ke hadirat Allah dalam keadaan kita diterima, kita diampuni, dan kita telah berusaha untuk melaksanakan sebaik-baik amalan untuk dibawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya setakat itu dulu, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya, berakhir siri yang ke-15. Mudah-mudahan segala manfaat, segala apa yang saya sharekan ni akan menjadi ilmu yang kita sama-sama praktikkan, kita sama-sama sampaikan pula kepada orang lain, dan menjadi amalan yang berterusan manfaatnya ketika kita berada di alam barzakh. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا